Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma iftah alaina fi qulubina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama pada pagi ini masih lagi direzekikan kita untuk sama-sama mendirikan solat subuh secara berjemaah dan sama-sama dapat kita duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah taala sekalian. Alhamdulillah, insyaAllah pada pagi ini saya akan bicarakan tajuk berkenaan dengan ibadah korban. Selang beberapa minggu ataupun beberapa hari lagi yang mendatang, kita akan bertemu dengan 10 Zulhijjah dan kita akan menyambut sambutan Idul Adha, yang kita sambut dengan mendirikan solat sunat Idul Adha dan melakukan ibadah korban. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami anugerahkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kautsar. Apa makna Al-Kautsar? Al-Kautsar datang dengan dua makna. Yang pertama, para ulama menafsirkan Al-Kautsar itu telaga Kautsar, yang mana sebelum daripada masuk ke dalam syurga, orang yang beriman mereka akan dapat minum daripada telaga Kautsar dan mereka tidak akan dahaga selama-lamanya. Yang kedua yang disebut dengan Kautsar ini asal daripada kata dasar kathir, banyak, nak menggambarkan betapa banyaknya anugerah nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW, khususnya dan umumnya kepada umat Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sembahyang bagi Tuhanmu ataupun kerana Tuhanmu, yakni kerana Allah, dan lakukanlah sembelihan. Jadi daripada ayat ini boleh kita fahami maksud. Allah Taala kurniakan kepada kita segala macam bentuk kemudahan, kesenangan, nikmat, rezeki daripada Allah Taala. Sekurang-kurang pada akal kita, tapi sebesar-besar pada sisi Allah Ta'ala, yakni kita dapat iman, nikmat iman dan Islam. Tuan-tuan, tidur pun nikmat, tuan-tuan. Hari ni ada orang dia nak tidur kena makan ubat dulu, tuan-tuan. Kalau tidak, tak boleh tidur. Ada orang, tuan-tuan, nak berfikir pun kena makan ubat dulu, tuan-tuan. Kita Alhamdulillah tidur senang, tak payah makan ubat, tuan-tuan. Kalau ubat pun bukan kena mengena dengan tidur, tuan-tuan. Tak makan ubat lagi senang tidur. Orang kecil manis, tuan-tuan, makan nasi jangan ngantuk, tuan-tuan. Contohlah. Kemudian kita nak berfikir tanpa perlu guna ubat. Ada orang nak berfikir pun kena makan ubat, tuan-tuan. Orang ada masalah mental kan, masalah emosi kan? Selain daripada terapi dengan cara-cara lain, dengan perubatan moden, kena makan ubat, tuan-tuan, tenangkan diri. Nak pandai pun kena makan ubat, tuan-tuan. Baru ni kan anak-anak dapat keputusan SPM, ramai yang dapat keputusan straight A, tuan-tuan kan? Tapi minta maaf, saya tegur, bukan kita jealous. Saya dah lama dah SPM, tuan-tuan pun dah lama kan. Kenapa nak dibangga-banggakan sangat tayang sana sini, tuan-tuan? Itu baru permulaan langkah pertama dalam hidup, tuan-tuan. Baru langkah pertama, belum sampai ke destinasi, tuan-tuan. Kita kadang-kadang bahasa apa kita kata, gairah pada langkah pertama, nanti langkah seterusnya kita letih, jadi penat, tuan-tuan.
Yalah, universiti belum masuk lagi. Masuk pun belum tentu habis lagi. Dah habis nak cari kerja lagi. Kerja adakah gaji yang setimpal? Lepas tu nak berkeluarga. Dan penghujung destinasi hidup kita kat dunia ni apa kita dapat? Berapa ramai daripada kalangan, daripada manusia ni kan, dia punya kejayaan dari segi sudut akademik, tapi kehancuran dalam kehidupan dia. Tuan-tuan, tak bahagia. Ramai tuan-tuan. Jadi berpada-padalah. Bahkan kalaupun menyatakan syukur, gembira dengan anugerah ataupun nikmat sebegitu, nyatakanlah syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Ini kadang-kadang tengok entah macam-macam buat, tuan-tuan. Macam contoh dah habis sekolah, dah tak ada sekolah lagi, tuan-tuan. Kan? Sampai dah tak boleh waras berfikir. Cuma saya nak sebut tadi, nak pandai pun kena makan ubat, tuan-tuan. Macam-macam vitamin, macam-macam pil, coklat minda lah, segala macam, tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala bagi kita cerdik, tak payah makan pil, tuan-tuan. Banyak nikmat-nikmat, kurniaan-kurniaan Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada kita, tuan-tuan. Jadi bagaimana kita nak tunjuk syukur atas kurniaan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita? Maka kalau dalam Quran banyak diceritakan, cuma kita ambil yang ni. Allah Ta'ala tak minta pelik-pelik pada kita, tuan-tuan. Hanya dirikanlah solat sunat 2 rakaat, solat sunat Idul Adha. Kemudian lakukanlah sembelihan ibadah kurban. Saya tengok tadi kat whiteboard, kat papan kenyataan di luar tadi, satu bahagian sini 850, tuan-tuan. 850 ciput je, tuan-tuan, sikit. Sepatut letak 1000. Tuan-tuan beli telefon, ya, sekarang kan zaman guna gadget kan. Telefon bimbit iPhone tak ada bawah, tak ada atas 5000, tak apa beli, tuan-tuan. Tambah upgrade sikit lagi, tuan-tuan, dah boleh dapat lembu seekor lah. Itu iPhone yang biasa-biasa, tuan-tuan. Saya tak reti lah, saya tak pakai benda tu. Samsung contoh, tuan-tuan, S23, spek paling tinggi kat 7000, tuan-tuan. Dah boleh beli lembu premium besar lagi, gemuk, tuan-tuan. Contoh. Boleh hutang pula 12-24 bulan. Kita sanggup keluar duit bulan-bulan semata-mata nak memiliki hanya barang yang kita pakai sekejap je kat dunia ni. Beli mahal canggih-canggih, WhatsApp, Facebook, YouTube, WhatsApp, Facebook, YouTube. Tu je, tuan-tuan. Kan pakai pelik-pelik pun. Sedangkan RM850, tuan-tuan, kalau kita convertkan lah, kita katalah kita bahagikan untuk 12 bulan, lebih kurang dalam RM705, RM710 je, tuan-tuan. Minta maaf, RM71 ataupun RM75 lebih kurang sebulan, tuan-tuan. Bukan banyak pun, tuan-tuan. Tapi tu kadang-kadang kita tak sedar dan tak perasan, tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala janji, tuan-tuan, la in syakartum la azidannakum. Bagi orang yang bersyukur, Allah Ta'ala akan tambahkan nikmat atas dia. Kita nak macam-macam daripada Allah, tapi kita tak nak modalkan sedikit. Bukan untuk Allah, tapi kita modalkan ini sebagai bukti tanda kesyukuran kita pada Allah. Dan kita kata kita orang Islam. Apa bukti orang Islam? Mendirikan sembahyang. Umumlah, kan? Kalau tak sembahyang, duk ngaku canang Islam, kita pun ragu-ragu juga, betul ke kau Islam tak sembahyang? Baca Fatihah pun tak reti. Contohlah. Kadang-kadang contoh, tuan-tuan, pergi kedai mamak kan, bila yang datang ambil order, okey bos, mau makan apa? Kau Islam ke tak? Contohlah kan. Islam. Baca Fatihah, tenganga dia. Macam mana baca Fatihah kau tak reti, kau kata kau Islam? Kita taklah menuduh kafir, tapi maksudnya asas basic sebagai orang Islam, bukti tanda sebagai orang Islam mesti ada. Kita kata kita syukur, kita zikir alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Satu bentuk zikir sebagai tanda syukur kita pada Allah. Terkadang apa yang sebut di mulut tak sama dengan apa yang ada di hati.
Terkadang apa yang kita sebut di mulut tak sama dengan apa yang kita kerjakan. Itu standard manusia. Tetapi macam mana kita nak buktikan apa yang kita sebut kalimah Alhamdulillah itu? Segala pujian bagi Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala lah yang layak kita puji, kerana Allah Ta'ala yang menganugerahkan kita dengan pelbagai nikmat. Maka mesti ada bukti. Buktinya apa? Salah satunya dengan melaksanakan ibadah korban, tuan-tuan. Bila sebut korban, asal daripada perkataan qaribun, dekat. Satu ibadah untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat bukan dengan jarak, tapi kita mengharapkan dekatnya kita dengan rahmat, dengan kasih sayang, dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam hidup ni macam-macam permasalahan berlaku, tuan-tuan. Macam-macam. Apa solusi jalan keluar daripada permasalahan yang berlaku, tuan-tuan? Orang miskin, orang kaya, orang kahwin, orang tak kahwin, orang ada anak, orang tak ada anak, orang kerja, orang tak kerja, tuan-tuan. Semua ada masalah. Kalau kita katalah orang miskin ni sebab kemiskinan dia bermasalah, ada orang kaya pun bermasalah juga, tuan-tuan. Semua orang ada masalah. Tetapi daripada nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita, apakah peruntukan yang kita keluarkan sedikit untuk sebagai tanda syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sebut ibadah korban, dia ada sejarah dia, tuan-tuan. Saya nak kongsikan sedikit tentang sejarah ibadah korban yang kita boleh ambil ibrah, pengajaran daripada peristiwa yang berlaku, tuan-tuan. Kita maklum antara manusia-manusia awal yang melaksanakan ibadah korban ini siapa? Yakni Khabil dan Qabil, yakni anak kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Tetapi ibadah korban yang kita laksanakan pada masa ni mengambil pengajaran daripada peristiwa yang berlaku kepada 4 beranak lah. Nabi Allah Ibrahim, Sarah, Hajar dan Nabi Allah Ismail. 4 orang, tuan-tuan. Kita maklum, kita baca sejarah tentang kisah Nabi Allah Ibrahim berkahwin dengan perkahwinan yang cukup lama dengan Sarah, sehingga umur beliau mencecah kepada umur 90 tahun, masih lagi belum dikurniakan zuriat anak. Dan biasa kita dengar kisah Nabi Allah Ibrahim yang mana beliau dicampak di dalam api, dibakar oleh Raja Namrud pada ketika itu. Kalau kita bandingkan, tuan-tuan, antara dua ni, tak dapat anak dengan campak dalam api, agak-agak mana lagi dahsyat, tuan-tuan? Kalau pandangan saya, tuan-tuan, lebih dahsyat bila orang tak dapat anak daripada kena campak dalam api. Api hanya menyakitkan tubuh badan kita sahaja, tuan-tuan. Mati-matilah. Tapi isu kekeluargaan, tak dapat anak dan sebagainya, ini melibatkan rohani ataupun jiwa seseorang, tuan-tuan. Emosi seseorang. Sakitnya emosi ni lebih parah daripada sakitnya jasmani kita, tuan-tuan. Sebab dalam perubatan, kalau kita tanya doktor-doktor ni, tuan-tuan, salah satu menjadi penyebab besar seseorang itu boleh sembuh daripada penyakit-penyakit tertentu, dia perlu kepada sokongan emosi yang kuat, selalu fikir positif dan sebagainya. Kalau penyakit kecil pun, tapi fikir yang tak elok-elok, tuan-tuan, yang tak baik, negatif, dia akan jadi mudarat lebih besar. Tapi kalau penyakit besar, insya-Allah, ini berdasar kajian, tak perlu dalil, tuan-tuan, penyakit-penyakit besar insya-Allah boleh sembuh kalau orang tu berfikir dengan fikiran yang positif, tuan-tuan. Jadi emosi, jiwa, perasaan ini main peranan besar dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tuan-tuan, berkahwin dengan Sarah sampai kepada umurnya, perkahwinan yang lama sampai kepada umurnya hampir kepada 90 tahun, masih lagi belum dikurniakan zuriat. Kemudian berkahwin dengan Hajar. Jadi bila berkahwin dengan Hajar,
Nabi Allah Ibrahim dan Sarah masing-masing ada pengorbanan dari segi sudut perasaan, tuan-tuan. Emosi lagi, tuan-tuan. Hajar pun sama. Berkahwin dengan Hajar dikurniakan zuriat. Dikurniakan zuriat. Dapatlah anak yang dinamakan dengan Ismail. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan, kahwin punya lama tak dapat anak. Bila dapat anak, apa perasaan, tuan-tuan? Mesti seronok, tuan-tuan. Mesti seronok. Bila dapat anak, tuan-tuan, tengah seronok-seronok, dapat anak itu pun ujian. Maksudnya musibah itu ujian, kemudian nikmat itu pun ujian. Bila dapat anak seronok, Allah Ta'ala perintahkan supaya anaknya, yakni Ismail, dan isterinya, yakni Hajar, dihantar ke satu tempat yang tak ada manusia tinggal, tak ada makanan di situ. Tempat kering kontang. Hari ini dipanggil dengan Makkah Al-Mukarramah. Tuan-tuan, baru anak kecil, tuan-tuan, belum puas nak main dengan anak kecil bermanja. Tiba-tiba Allah Ta'ala perintahkan, tuan-tuan, apa rasa perasaan? Kita baru hantar anak sekolah asrama pun dah tak keruan, tuan-tuan. Anak aku makan tak makan, macam mana duduk kat asrama, kan? Reti tak basuh baju. Risau, tuan-tuan. Ini lagi lah, tuan-tuan, asrama pergi ambil balik, tuan-tuan. Anak pun dah besar, ini masih kecil lagi, tuan-tuan. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menghantar anaknya Ismail dan isterinya, yakni Hajar, ke satu tempat yang tak ada nama pada ketika itu, tak ada makanan, tempat yang kering kontang, yang akhirnya barakah dengan sebab mentaati perintah Allah. Tempat tu makmur sampai hari ini, dipanggil Tanah Haram, yakni Makkah Al-Mukarramah. Kemudian selang beberapa ketika, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menziarahi anaknya ataupun keluarganya di Makkah. Dan seronoklah, tuan-tuan, ujian demi ujian, kena hantar anak dan isteri ke tempat yang kita kata yang ekstrim lah, yang susah orang nak hidup di situ. Tak tahu bagaimana keadaan mereka. Dulu mana ada WhatsApp, tuan-tuan, mana ada Facebook, nak boleh nak update cerita, kan? Bila Allah Ta'ala perintahkan Nabi Allah Ibrahim, pasti dia seronok dapat menziarahi anaknya. Tetapi dalam keseronokan itu, kan, musibah seronok, semua ada ujian. Di sebalik keseronokan itu, Allah Ta'ala perintahkan apa? Supaya menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Tuan-tuan, tadi ujian kecil-kecil je, ujian tak dapat anak, okeylah, kan. Kemudian ujian dari bentuk nikmat, dapat anak. Kemudian datang lagi dalam bentuk musibah, kena hantar anak kat tempat yang jauh, keluarga, kan. Kemudian bila ziarah dapat nikmat, dapat ujian dalam bentuk nikmat. Kemudian datang lagi musibah, suruh sembelih, tuan-tuan. Dahsyat, tuan-tuan, kan. Cuba kalau bapak kita, tuan-tuan, nak sembelih kita, lari kita, tuan-tuan. Takut. Kita bapak nak sembelih anak pun tak ada, tuan-tuan. Sayang dengan zuriat kita, tuan-tuan. Sehingga peristiwa ni Allah Ta'ala rakam dalam Al-Quran, yang mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka bila sampai umur Ismail kepada umur yang baligh, boleh bekerja dengan ayahnya. Ini nak cerita dua beranak ni lah orang yang membangunkan binaan Kaabah. Jadi tanda sampai hari ni adanya makam Ibrahim, tempat batu yang dipijak oleh Nabi Allah Ibrahim untuk menaikkan binaan Kaabah. Ada yang dipanggil dengan Hijr Ismail, salah satu daripada bahagian Kaabah. Ada riwayat mengatakan itu juga termasuk daripada rumah Nabi Allah Ismail, bercantum dengan Kaabah. Jadi ditinggalkan dua tanda ni sampai hari ni, tuan-tuan, supaya manusia mengambil pengajaran hikmah daripada kisah dua beranak ni. Kemudian disebut, qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam inni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, sesungguhnya aku akan menyembelihmu, apa pandangan kamu? Mimpi para nabi dan rasul merupakan wahyu daripada Allah. Mimpi kita tak boleh tak sama.
Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya, yakni Ismail. Tanya dulu pada anak dia. Kita kalau bapak kita tanya lari dah tuan-tuan, tak tunggulah. Bapak kita bukan Nabi, bukan Rasul kan. Ni abah nak sembelih aku, baik lari. Contoh. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala rakam, qala ya abati, wahai ayahku, ini kata Ismail, if'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Lakukanlah apa yang telah diperintahkan, nescaya engkau akan dapati aku daripada kalangan orang-orang yang sabar. Ini hebat. Ini keluarga contoh yang kita perlu ambil contoh daripada mereka. Para Nabi dan Rasul, mereka ni sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh. Maka anak dia kata apa? Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan, nescaya engkau akan dapati aku daripada kalangan orang-orang yang sabar. Antara pengajaran boleh kita ambil apa dia tuan-tuan? Yang masih ada mak ayah. Kadang-kadang mak ayah kita nasihat benda baik, kenapa kita nak lawan-lawan? Betul tak tuan-tuan? Anak yang soleh, dia akan ikut perintah mak dan ayah dia. Contohlah, bapak kita kata, sembahyanglah, nantilah. Kita jawab. Tak boleh jawab macam tu tuan-tuan. Dia bukan suruh kita buat maksiat, dia suruh kita buat kebaikan tuan-tuan, buat ibadah yang jadi tanggungjawab kita. Ambil contoh Nabi Allah Ismail, ni nak kena sembelih, tapi dia boleh kata, lakukanlah ayah seperti mana yang diperintahkan, pasti kau akan dapati aku daripada kalangan orang yang sabar ni tuan-tuan. Maka kita lihat rentetan peristiwa yang berlaku ni tuan-tuan. Allah Ta'ala uji Nabi Allah Ibrahim, Ismail, termasuk dengan Hajar, dengan ujian-ujian yang melibatkan emosi dan jiwa. Akhirnya Allah Ta'ala ganti pengorbanan mereka ni dengan apa? Ketika mana hendak disembelih Nabi Allah Ismail, digantikan dengan 2 ekor kibas. Kalau di dalam tafsir Ibn Kathir, ada pandangan ulama mengatakan kibas itu didatangkan daripada syurga. Tapi daripada awal saya sebut tadi, kisah ni sampai kepada sembelih tu tidaklah sebesar, melainkan dengan apa yang berlaku selepas daripada tu. Kita rasa ujian tu dah besar sangat dah, sembelihan tu dah besar. Rupanya ni yang saya nak sebut, bagi orang yang bersyukur, Allah Ta'ala tambahkan nikmat atas dia. Bila sebut tambahan nikmat, bukan semestinya tambahan nikmat tu hari ni keluar RM1, besok datang RM700. Tak tuan-tuan. Tapi tambahan nikmat tu apa dia tuan-tuan? Mudah untuk kita ibadah, ibadah kita banyak, hati kita tenang, jiwa kita bahagia tuan-tuan. Merasai akan halawatul iman, halawatul ibadah, kemanisan beriman, kemanisan beribadah. Seronok tuan-tuan. Jiwa damai, tenang je tuan-tuan. Ini. Jadi setelah daripada awal sampai kepada digantikan dengan kibas, rupanya ada yang lebih besar. Allah Ta'ala anugerahkan apa dia? Dengan sebab peristiwa ini, dia jadi contoh zaman berzaman sampai kepada zaman kita ni tuan-tuan. Sebab Nabi SAW sebutkan, barang siapa yang mencontohi satu amalan baik, yang mengajarkan satu amalan baik, mengadakan satu perbuatan baik, kemudian perbuatan itu dilakukan oleh orang lain, yang buat dapat pahala, yang mengasaskan, mencontohkan, menunjukkan pun dapat pahala. Jadi daripada zaman Nabi Allah Ibrahim, Ismail dan Hajar ini, pengorbanan 3 beranak ni Allah Ta'ala gantikan dengan satu perbuatan menyembelih haiwan yang dipanggil dengan perbuatan berkorban, sampai kepada hari ini kan, umat Islam melakukan ibadah korban. Ini sejarah kisah syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebelum lagi daripada Nabi Muhammad SAW. Daripada Nabi Ibrahim tu, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi-Nabi yang lain, maksudnya berapa ribu tahun, berapa ratus ribu tahun, berapa juta tahun kita tak tahu, nak sampai kepada Nabi Muhammad, ibadah itu berterusan.
dilaksanakan oleh umat manusia, tuan-tuan. Barakah, tuan-tuan, itu nama keberkatan, tuan-tuan. Itu sebab antaranya, tuan-tuan, kita nak dapat barakah daripada amal soleh kita ataupun ibadah kita, itu yang dipanggil dengan tawasul dengan amal soleh, tuan-tuan. Mungkin ada daripada kalangan kita yang dah daftar haji, duit dah cukup, tapi masih lagi menunggu giliran untuk pergi haji. Ada yang 20 tahun, 30 tahun. Itu tak apa, itu angka, tuan-tuan. Boleh-boleh jadi, tuan-tuan, yang 30 tahun, tahun ni juga pergi. Tak mustahil pada sisi Allah. Tuan-tuan, keluar sebahagian 850, sikit je, tuan-tuan. Tak sampai sebulan gaji pun, tuan-tuan. Gaji 3-4 ribu, takkan 850 tak boleh keluar. Keluar 850, jumpa pihak surau, Tuan Haji, ni bahagian korban untuk saya tahun ni. Kita niat dalam hati, ya Allah, aku nak pergi haji tapi belum dapat pergi haji tahun ni. Mudah-mudahan dengan buat korban ni, keberkatan melaksanakan korban ni, kau jemputlah aku tahun depan. Kena sebut tahun depan, tuan-tuan. Jangan cakap mudah-mudahan dapat pergi haji. 10 tahun lagi pun boleh pergi, tuan-tuan. Sebut tahun hadapan. Tuan-tuan jangan fikir duit, tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala dah jemput kita hantar ke sana, maksudnya adalah rezeki tu nanti. Jangan, ya Allah cukupkan duit. Ya Allah jemput untuk sampai ke sana. Niat, ya Allah, aku buat korban ni, mudah-mudahan daripada berkat buat korban ni, seluruh keturunan aku ni orang yang akan buat korban. Tak, tuan-tuan. Banyak kan dalam Quran, kan? Allah Ta'ala ajarkan kepada kita doa. Ini doa daripada para Nabi dan Rasul. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Minta supaya kita, keluarga kita ni orang mendirikan sembahyang. Kita hanya kadang-kadang minta kita jadi orang baik, kita tak doa keluarga kita, keturunan kita jadi baik, tuan-tuan. Ini minta, tuan-tuan. Buat korban, kan? Minta mudah-mudahan dapat pergi haji, kan? Dalam masa terdekat ke ataupun tahun depan. Kemudian minta supaya keluarga kita ni, keturunan kita ni orang yang akan melaksanakan ibadah korban. 850, tuan-tuan. Kadang-kadang kita malu, kan? Tuan-tuan mungkin tahu cerita, kan? Tuan-tuan mungkin pernah lihat, kan? Kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, kan? Saudara seagama dengan kita, orang Bangladesh yang bekerja di sini, tuan-tuan. Kerja susah, tuan-tuan. Dia nak dapat pendapatan macam kita ni, kerja siang malam pagi petang. Tuan-tuan. Kumpul duit, tuan-tuan, buat korban. Kita lembu 1 ekor 7 bahagian. Dia 1 ekor lembu 1 orang, tuan-tuan. Tak dahsyat, tuan-tuan? Keluar 5-6 ribu, 10 ribu, tuan-tuan. Lembu sekali beli mak ai. Kita tengok pun takut gemuk-gemuk, tuan-tuan. Dia tak cari paling murah, dia cari paling mahal. Kita, tuan-tuan, minta maaf saya sebut, kan? Buat korban tanya masjid, tanya surau. Tuan Haji, 1 bahagian berapa? 850. Mak ai mahalnya. Tak ada yang murah lagi ke, tuan-tuan? Masjid surau letak 1 rate je. Tak adalah, tak apalah, pergilah cari tak mana-mana, tuan-tuan. Korban luar negara 4,5. Sedangkan dia mampu lebih daripada 850. Dia tak zalim ke, tuan-tuan? Betul, tuan-tuan? Kalau 450 2 bahagian kita faham lah, tuan-tuan. 1 bahagian je, itu pun minta diskaun lagi, tuan-tuan. Zalim, tuan-tuan, zalim. Saya ambil contoh, tuan-tuan, lagi. Rokok. Ni orang yang isap rokok, tapi bukan section 20 lah, orang tempat lain, tuan-tuan. 1 kotak rokok tu 20 batang berapa, tuan-tuan? Kita ambil lah, tak payah Dunhill mahal, tuan-tuan. Rokok saat lah, tuan-tuan. RM10 kan? Tak tahulah dulu. Sekarang ambil purata RM10 lah. RM10. RM10, tuan-tuan. Kalau orang yang memang, ya, rokok ni kan dia ada 2 kan, social smoker dengan heavy smoke, kan? Heavy smoker kan, dua jenis. Sosial ni
kawan-kawannya. Ni kita punya jenis rutin seokok. Satu hari satu kotak. Ini paling kurang lah tuan-tuan. 30 hari tak 300 ke tuan-tuan? Tolaklah puasa Isnin Khamis tuan-tuan, 20 kotak 20 hari. Tak RM200 tuan-tuan. Satu tahun 2,400 tuan-tuan. Tak banyak berapa banyak bahagian tu boleh dapat tu. 3 bahagian lebih kurang tuan-tuan. Adakah kita tak mampu? Jawapannya kita mampu. Tinggalkanlah. Bukan saya kata tinggal terus tuan-tuan. Tak mampu sikit-sikit lah. Simpan duit buat ibadah korban. Mudah-mudahan tuan-tuan nikmat Allah Ta'ala beri pada kita ni, kita hargai nikmat tu tuan-tuan. Akhirnya Allah Ta'ala ganti dengan nikmat yang lebih besar tuan-tuan. Saya nak kongsi sikit pengalaman saya tuan-tuan. InsyaAllah lah dalam sebulan ni tuan-tuan doakan, mudah-mudahan dipermudah segala urusan dunia dan akhirat tuan-tuan. Dapat kebahagiaan dunia dan akhirat tuan-tuan. Dapat keberkatan rahmat daripada Allah Ta'ala tuan-tuan. Dalam sebulan ni tuan-tuan macam-macam dalam kehidupan saya tuan-tuan. Tapi semua seronok lah. Bukan benda duka cita tuan-tuan. Benda yang tak disangka-sangka, tak terfikir akal saya tuan-tuan. Tapi saya tak boleh cerita secara detail tuan-tuan. Saya simpan duit tuan-tuan. Ni cerita lah tuan-tuan. Saya ada satu kereta saya nak beli untuk guna dakwah tuan-tuan. Saya simpan duit, kumpul duit tuan-tuan. Saya nak beli 4x4, beli truck. Tuan-tuan pun mungkin dah tahu kot kan. Tuan-tuan pun dah kenal saya lama. Saya nak bawa kereta tu, nak angkat barang. Tiap-tiap bulan saya nak pergi orang asli, saya nak hantar beras tuan-tuan, dakwah, santuni dia orang. Jadi sampai satu ketika tuan-tuan, ini cerita dalam sebulan ni tuan-tuan, ada satu hal terjadi yang saya terpaksa kena keluar duit tu tuan-tuan. Terpaksa guna duit tu tuan-tuan. Dan dia pun terkait juga dengan dakwah juga tuan-tuan. Tapi dah ke channel lain lah tuan-tuan. Tak mau habis-habis 15-20 ribu juga tuan-tuan. Tapi saya doa, kalau ni lah Allah Ta'ala takdirkan begini, mudah-mudahan dia jadi daripada pintu-pintu kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ganti yang lebih baik lagi tuan-tuan. Rupa-rupanya tuan-tuan memang betulnya begitu. Dalam tak disangka-sangka tuan-tuan, tuan-tuan doalah. Ini dalam proses tuan-tuan. Saya akan dapat kereta saya tanpa perlu berhutang tuan-tuan. Asalnya nak kumpul modal untuk down payment je. Tukang jual kereta tu duk telefon saya, duk WhatsApp, bila nak beli. Saya kata bulan 12 lah, duit tak cukup. Kita nak kumpul banyak sikit supaya bulan-bulan sikit. Nanti nak servis, nak bayar road tax apa semua, tu semua kena kira kan. Beli masa tu boleh lah, sayang dapat kereta, lepas tu menanggung azab tuan-tuan. Rupanya Allah Ta'ala nak bagi lebih besar daripada tu tuan-tuan. Boleh dapat kereta percuma tanpa bayar 1 sen. Nanti modal untuk road tax je lah, lebih servis-servis je lah. Tuan-tuan tak boleh payang di akal tuan-tuan. Kereta bukan 20-30 ribu tuan-tuan, atas 100 ribu tuan-tuan. Saya tak boleh fikir sampai hari ni tuan-tuan. Saya terpaksa korbankan tuan-tuan 15-20 ribu tuan-tuan. Sedih tuan-tuan. Aku kumpul duit nak beli kereta untuk nak dakwah. Ingat-ingatkan dah tak dapat dah lagi. Dalam masa berapa hari ni dalam seminggu ni tuan-tuan. Aduh, tak boleh fikir tuan-tuan. Ini bukan orang janji-janji ni, tak. Semua dah proses tuan-tuan. Tinggal tunggu ambil kereta je tuan-tuan. Tak boleh bayang tuan-tuan. Itu sebab saya cerita ni apa tuan-tuan, saya nak bagi galakan pada tuan-tuan sekalian. Percaya, yakin tuan-tuan. Tuan-tuan modal, yalah saya nak kata keluar RM1, tak boleh lah sebab surau pun dah letak satu bahagian 850. Kita ada kesempitan dalam hidup kita, ada permasalahan keluarga dan sebagainya. Jadikanlah ibadah korban itu sebagai satu wasilah untuk kita nak dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh je Allah Ta'ala nak bagi pada kita macam-macam.
Tapi tunjukkanlah kesungguhan kita sebagai tanda syukur kita ke atas nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan. Bahagia, keluarkanlah sedikit daripada harta kita untuk melakukan ibadah korban. Kemudian seterusnya tuan-tuan, saya nak sebut tentang adab melaksanakan korban. Dia terkait dengan hukum syarak. Kita maklumkan daging korban ini akan dibahagi kepada 3 bahagian. Ini saya bukan nak cerita pada pihak surau, tak ada masalah. Saya nak cerita pada peserta korban, sampaikanlah pada orang lain. Kadang-kadang macam-macam meragam peserta korban ni tuan-tuan. Masa nak bayar bahagian tu, dia punya order tuan-tuan, saya nak batang pinang dengan ekor. Ni nak korban ke nak korbankan orang? Tuan-tuan, kita nak berkorban, jangan kira-kira. Oh, ni surau tak asingkan untuk dia dapat batang pinang, komplain aku tak nak buat korban kat surau An-Nur. Oh, peserta dapat lemak-lemak je, ambil lah. Nabi SAW tuan-tuan buat korban. Dalam hadis dia ceritakan Nabi ni buat korban. Apa Nabi ambil daripada bahagian daging korban tu? Nabi tak ambil batang pinang, Nabi tak ambil peha, Nabi tak ambil ekor. Apa yang Nabi ambil? Yang Nabi ambil tuan-tuan, ambil hati. Kalau dalam hadis disebutkan sebesar genggam ni tuan-tuan. Kalau hati lembu tu besar tuan-tuan, hati unta tu besar, Nabi ambil sikit je tuan-tuan. Ni Nabi nak tunjuk pada kita, nak buat korban daging yang baik-baik bagi orang lain. Kita ambil hati. Kalau bahasa sekarang mudah faham, ambillah perut ke, limpa ke, itulah buat masak untuk keluarga kita. Ambillah daging, orang panggil daging tetel, lemak-lemak tu, bawa balik lah. Itu pun sedap tuan-tuan, masak asam pedas kan? Bawa balik makan dengan keluarga kita. Ambil jangan banyak-banyak. Memanglah keluarga kita, contoh kita ada keluarga kita, mak ayah ada anak-anak, itu keluarga kita. Itu yang nama keluarga yang dapat bahagian korban tu je. Mak ayah kita dah keluarga lain, adik-beradik kita keluarga lain, pak saudara, mak saudara kita, sepupu lagi tak kena-mengena tuan-tuan, keluarga jauh. Oh, ini dia punya minta kadang-kadang, Tuan Haji ni saya dah bayar 800.5 je, bukan seekor lembu. Dia kata saya ni, keluarga saya ni, mak ayah saya, adik-beradik saya, pak saudara saya, mak saudara saya, sepupu-sepupu saya. Baik kau ambil je semua ni, tak payah buat kat sini. Ada memang, ada orang memang perangai dia macam tu. Ni saya nasihatkan, buat ibadah korban, betul-betul buat ibadah korban. Ambillah sikit kerana nak ambil keberkatan daripada daging korban tu. Itu sahaja. Bukan kita ambil banyak sehingga kita tak nampak hikmah daripada perbuatan berkorban tu tuan-tuan. Orang tukang sembelih, orang lapahkan, kita bawa balik tuan-tuan. Kita tak ada sedekah, kita tak ada hadiahkan daging korban pada orang lain tuan-tuan. Ni. Cuba buat tahun ni tuan-tuan. Minta pihak surau, tak apalah, bagi saya sekilo tu. Kalau bungkus sekilo-sekilo lah. Buat sekilo saya makan, yang lain bagilah orang lain. Biar orang lain dapat rasa nikmat makan daging korban tuan-tuan. Buat gitu. Dan terakhir saya nak sebut tuan-tuan, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yakni tak akan sampai daging dan darah kepada Allah. Kita sembelih tuan-tuan, daging dan darah tu kat bumi je lah. Tetapi yang sampai kepada Allah hanya takwa kepada Allah. Ni kita hari tu bulan Ramadan kan, puasa. Bila kita puasa, natijah puasa ni takwa. Ni kita masuk pula Zulhijjah ni nanti, kita sambut Idul Adha. Ibadah takwa ni, ibadah korban ini pun natijahnya yakni takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ibadah korban ini meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan. Beramal dengan segala perintah suruhan daripada Allah. Meninggalkan segala larangan-larangan yang Allah Ta'ala tetapkan atas diri kita. Dan mudah-mudahan kita mendapat segala macam kebaikan daripada ibadah korban.
yang kita lakukan. Jadi saya kempen, saya mengajak pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sampaikanlah pada orang lain. Mulai tahun ni sampailah tahun-tahun seterusnya, sampai kepada penghujung kehidupan kita. Simpanlah, ketepikan sikitlah sebahagian daripada harta kita untuk kita melaksanakan ibadah korban sebagai bukti yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan pada pagi ni tuan-tuan, sikit sebanyak jadi pencerahan, jadi penambah semangat untuk kita nak buat ibadah korban. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ganti yang lebih baik lagi selepas daripada ni. Mudah-mudahan kita dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ibadah kita, dan mudah-mudahan akhirnya kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya nak ambil kesempatan nak ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, kullu am wa antum bil khair. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala ibadah kita, ibadah korban kita, solat sunat hari raya kita. Mudah-mudahan sepanjang tahun kita dengan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya tutup majlis ini dengan bacaan doa dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal arda binuri syamsika wal qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah cahaya hidayah dalam hati kami seperti mana cahaya matahari dan bulanmu selama-lamanya dalam kerahmatan, keberkatan dan pengampunanmu ya Allah. Ya Allah, ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.